Hai guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera bersama dengan saya Syah Sulaiman untuk Cool TV kita hari ini. Yang baru saja menonton dan belum lagi subscribe, boleh subscribe sekarang dan jangan lupa juga untuk tekan button loceng kat tepi tu supaya anda tak terlepas dengan video-video terbaru yang kita dah uploadkan dekat YouTube channel kita. Alright, so untuk hari ni kita nak kongsikan kepada anda semua tajuk di musim COVID-19 ni, yang mana kalau ikutkan memang ramai di antara kita terkesan daripada perintah kawalan pergerakan ni, yang mana kalau ikutkan ada yang tak boleh bekerja, ada yang berniaga tu memang tak boleh buka langsung kedai, yang kerja by job pun macam event semua dah terputus, tak boleh lakukan kerja dan sebagainya. Memang sangat-sangat terkesan khususnya kepada kewangan kita sendiri. Jadi untuk hari ni kita akan bincangkan berkenaan dengan itulah. So bersama dengan kita juga hari ni kita akan minta pandangan daripada seorang perunding kewangan ni yang akan berkongsi juga tips-tips macam mana kita nak menguruskan kewangan di musim COVID-19 ni, right? Baiklah, dan sekarang ni di talian kita ada Tuan Afian kita selaku perunding kanan dan juga pelatih infak konsultasi Sdn Bhd. Jadi Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Tuan. Macam mana ini? Sihat Tuan? Alhamdulillah, sihat. Tuan sihat saya sihat, Alhamdulillah. Alright. So kita terus ke topik kita Tuan hari ni. Berkenaan dengan maklumlah sekarang ni berikutan dengan kita punya PKP ni pun dah makin lanjut kan. So ramai juga hilang punca pendapatan kan. Betul. Terjejas ekonomi keluarga semua. Betul. Jadi mungkin pada Tuan sendiri, Tuan boleh kongsikan mungkin apakah yang boleh dilakukan untuk kita mengurus kewangan dengan bijak di waktu sekarang ni. Macam mana Tuan? Silakan. Okey, Tuan saya ucapkan terima kasih lah kepada Call FM yang sudi untuk jemput saya pagi ni. Okey, baik. Pertama sekali kita dah tahu benda ni dalam keadaan yang gawat kita sekarang, yang memang melanda seluruh segenap lapisan masyarakat lah kan? Bila datangnya krisis ekonomi, krisis kesihatan serentak ni yang menyebabkan kita rakyat Malaysia terkesan sangat-sangat. Okey, baik. Dalam masa sama saya tengok benda ni sebagai satu amaran awal lah yang kita jangkakan akan berterusan lagi. Dan sebenarnya benda ni pun dah nampak daripada tahun lepas lagi dan tahun-tahun sebelum ni pun kan. Apapun kita rasa bertuah lah kita berada dekat Malaysia ni sebab kerajaan dah sediakan bermacam-macam bekalan. Kalau tengok kerajaan dah sediakan package rancangan ekonomi prihatin tu, bagi saya sangat-sangat membantu rakyat lah. Bila rakyat tak dapat keluar bekerja, bila tak dapat keluar bekerja ni akan ramai yang putus pendapatan, terutamanya bagi mereka yang kerja sendiri dan juga bagi mereka yang bekerja swasta lah. Dalam keadaan ni kita kena tengok ada juga golongan-golongan yang setakat kita tengok tak terjejas sangat. Contoh macam kaki tangan sektor kerajaan, alhamdulillah gaji masih lagi berjalan macam biasa. Betul. Dan walaupun tak boleh, walaupun bekerja dari rumah kan. Okey, baik. Apa pun yang pertama sekali kita kena bagi yang tak terjejas pun kena jangan selesa. Jangan terlalu selesa sebab tak mustahil benda ni akan impact juga akan datang. Betul. Dan selama mana kerajaan boleh tanggung benda ni kalau berterusan. Dan kita tengok kerajaan dah sediakan moratorium, iaitu pengecualian bayaran bagi hutang piutang yang berkaitan dengan bank. Betul. Bagi saya dia sangat-sangat membantu lah, sebab kalau tengok statistik rakyat Malaysia lebih kurang separuh daripada pendapatan adalah untuk bayar hutang. Separuh Yes, lebih kurang separuh lah. Memang kalau untuk kakitan kerajaan tu memang ada statistik lebih kurang 47% pendapatan puratanya untuk bayar hutang. Contoh kalau 4,000 tu 2,000 memang hutang saja. Lebih kurang macam tu lah. Kalau yang lagi tragis lagi, kadang-kadang ada sampai 70%, 80% pun ada tuan. Yang tu yang mungkin kes terpencil, tapi kita ambil purata lebih kurang 50% untuk bayar hutang. Mereka kata kalau gaji 2,000, 1,000 untuk bayar hutang. Gaji 4,000, 2,000 untuk bayar hutang. Gaji 5,000, 2,500 untuk bayar hutang. Jadi bila kerajaan dah sediakan moratorium ni, dia untuk semua hutang kecuali hutang kat kredit. Jadi dengan peluang tersebut gunakan sebaik mungkin. Jangan pula nanti bila contohnya lah yang tak terjejas kan, yang tak terjejas, income dia jalan macam biasa, lepas tu duduk rumah, boleh pula moratorium tu separuh dapat lebihan separuh daripada gaji tu. Kalau selama ni separuh gaji habis untuk bayar hutang kan, tiba-tiba
tiba-tiba sekarang ni duduk kat rumah dapat full pula gaji, tak payah bayar hutang. Guna untuk benda lain pula kan. Jangan macam tu lah. Jangan Alright. Kena prepare untuk the worst scenario yang akan berlaku. Sebab antara tujuan kerajaan sediakan benda tu adalah supaya ekonomi tak terjejas. Betul. Iaitu apabila pakej rangsangan dia berjalan, dia bagi bantuan perhati dengan moratorium patut KSP ni adalah tujuannya tak lain tak bukan supaya ekonomi tetap berjalan. Kata peniaga-peniaga masih lagi ada pembeli, kan, ada pelanggan. Itu tujuannya. Sebab itu kerajaan buat macam ni. Jadi pertama sekali jangan kena maintain lifestyle tu. Janganlah disebabkan kelebihan-kelebihan ni buat benda-benda yang tak senonoh pula kan. Beli tu, beli ni pula. Itu antara benda yang kita boleh bagi pesanan lah. Okey tuan. Yang seterusnya ialah macam kita juga boleh keluarkan duit KSP. Duit KSP RM500 sebulan selama 12 sebulan. Maka kata lebih kurang itu dah lebih kurang RM6,000 lah yang kerajaan sediakan, walaupun sebenarnya duit tu ialah duit persaraan kita. Betul. Dan duit persaraan kita, kalau kita tak keluarkan pun benda tu masih lagi tetap milik kita pun. Jadi itu antara benda-benda yang kita boleh prepare lah. Okey tuan, saya nak tambah sikit. Kalau pendapat peribadi tuan sendiri, adakah wajar untuk ambil walaupun dia berkemampuan, tapi dia ambil juga duit tu? Baik, sebenarnya secara umumnya saya bagi tahu, berdasarkan statistik ini daripada statement daripada CEO KSP beberapa tahun lepas lah. Dia ada beritahu bahawasanya hanya 1 daripada 5 orang yang keluar duit KSP untuk buat pelaburan yang dapat keuntungan melebihi pulangan KSP. Pulangan KSP lebih kurang 5%, 6%, 7% setahun lah, lebih kurang lah. Lebih kurang lah, Rafi. 6% lebih kurang. Mana kata hanya 20% saja yang keluar duit KSP yang berjaya dapatkan pulangan yang lebih baik daripada pulangan KSP. Yang 40% lagi hanya dapat pulangan yang lebih kurang sama dengan KSP, dan 40% lagi bawah daripada pulangan KSP. Jadi pesanan saya kepada yang nak keluarkan duit tu, kalau yang betul-betul terdesak tak ada masalah. Untuk memang pendapatan dia habis, terjejas teruk kan. Mungkin tak dapat bekerja disebabkan tak dapat income disebabkan krisis ni, bagi saya tak ada masalah pun untuk keluarkan. Cuma bagi yang tak ada keperluan, kena fikir baik-baik lah. Walaupun kita nampak 500 sebulan, 6,000 12 bulan tu nampak macam tak besar mana, tapi sebenarnya bila kita keluarkan tu, kita sebenarnya dah keluarkan duit persaraan kita yang sepatutnya kita gunakan pada umur 55 tahun akan datang. Faham? Macam tu. Mana kata kalau kita keluarkan sekarang, maknanya kita dah keluarkan potensi pulangan yang patutnya kita dapat daripada kalau kita biarkan sahaja di KSP tu. Yalah. Jadi kalau nak keluarkan, elok kita ada perancangan yang baik lah. Kenapa kita keluarkan. Macam tu. Faham? Untuk KSP tu. Baiklah, mungkin tuan boleh tambah juga untuk sekarang ni, untuk merancang perbelanjaan dalam tempoh jangka masa panjang, macam mana? Betul. Untuk kita dalam keadaan macam ni, adakah kita kena hadkan macam sehari RM50 je, ataupun sehari ada tak? Baik, saya baru baca saja statistik yang keluarkan oleh Department of Statistics Malaysia, DOSM, daripada Jabatan Statistik Malaysia lah. Dia beritahu sepanjang PKP ni, sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ni, dah memang secara keseluruhannya dah menurun 48% belanja isi rumah. Belanja isi rumah tu dah turun 48%, bayangkan. Lebih kurang kita dah dekat sebulan ni, belanja isi rumah dah turun 48%. Sebab kalau tengok kos petrol dah tak ada, walaupun petrol harga murah sekarang ni kan. Betul. Kos petrol bergerak dah tak ada, kos pergi makan dekat restoran dah tak ada, apa lagi, kos tol, kos parking, kos dibelah, kos shopping dah menurun. Mana kata walaupun tanpa sebarang pesanan ke apa ke, secara umumnya dah turun 48% belanja isi rumah. Sebab mungkin banyaknya, dan dalam masa sama juga saya ada baca satu statistik tentang beberapa sektor yang meningkat dalam keadaan ekonomi krisis macam ni pun, tapi ada beberapa sektor bisnes yang menunjukkan peningkatan. Antaranya ialah sektor makanan. Sebabnya mungkin orang duduk kat rumah ni tak tahu nak buat apa. Betul, makan je. Pagi makan, sampai tengah hari dah makan, lepas tu tengah hari makan lagi. Ya. Sampai asar makan lagi, malam makan malam lagi.
sampai roti gardenia pun habis kan. Betul. Mana kata sektor makanan tu meningkat. Mana kata kalau kita tengok ni pagi-pagi ini juga satu signal yang Allah tunjukkan. Bagi mana-mana pekerja yang hilang punca pendapatan mungkin boleh mencuba untuk masuk sektor makanan. Sebab kalau kita tengok sektor makanan ni, orang atau ekonomi baik ke ekonomi tak baik, orang tetap akan makan. Cuma mungkin makan mewah ataupun makan tak mewah je lah kan. Jadi sektor makanan ni tetap akan sentiasa relevan setiap masa. Jadi mungkin boleh juga peluang untuk rakan-rakan kita yang ada idea bisnes yang boleh pembuatan makanan, mungkin keluarkan makanan sendiri. Ataupun yang kedua, saya tengok kelebihan juga bagi pekerja-pekerja yang dalam bidang logistik ni. Contoh macam GrabFood, Foodpanda. Mana kata peningkatan untuk menggunakan perkhidmatan mereka ni makin tinggi sekarang ni. Dan kalau tengok pun beberapa lepas ada satu iklan dikeluarkan oleh Pos Malaysia tak silap saya. Dia offer allowance yang agak tinggi juga bagi mana-mana yang boleh jadi runner untuk Pos Malaysia. Sebab sekarang ni barang-barang untuk pos logistik dan juga postage ni dah berlambat-lambat lah dekat store-store diorang ni. Sebab tak cukup tangan nak hantar kepada penerima. So meningkat jadi, mana kata sekarang ni ada beberapa peluang-peluang pekerjaan yang boleh kita rebut lah bagi yang terjejas pendapatan tu. Okey, Tuan. Saya nak tanya ada satu soalan ni saya dapat daripada media sosial. Okey. Dia tanya macam ni lebih kurang lah soalan dia. Kerajaan bagi macam bantuan perhatian rakyat tu sebenarnya untuk merancakkan ekonomi negara kan dalam waktu sekarang ni. So dalam pada masa yang sama suruh kita berjimat-jimat. So macam mana benda tu? Adakah nak pakai orang tanya kerajaan bagi duit ni suruh kita berjimat, tapi macam mana kalau kita berjimat, macam mana kita nak rancakkan ekonomi kita kat dalam negara ni? So tu baik. Dan betul lah ada yang keluar hashtag panic saving kan. Panic saving, menyimpan secara panik. Okey, baik. Kalau kita tengok sebenarnya berbelanja dan juga berjimat cermat ni itu adalah satu habit sebenarnya. Satu habit, satu tabiat. Mana kata untuk satu tabiat tu dia perlukan masa untuk kita bina. Mana kata kalau hari ni kita dah menyimpan, sebenarnya kita ada tabiat menyimpan. Mana kata kita dah menyimpan lama dah. Mana kata memang dia selama ni seorang yang berjimat-jimat. Juga kalau kita sekarang ni seorang yang suka berbelanja, mana kata kita dah suka belanja ni dah lama dah. Jadi saya tak risau sangat sebenarnya tentang kalau orang kata ekonomi akan terjejas disebabkan rakyat akan jadi panic saving. Sebab kalau tengok cara umumnya dekat Malaysia ni tak ramai orang yang ada yang mampu buat saving, yang ada tabiat saving. Kalau tengok statistik daripada beberapa institusi kewangan pun dia bagi tahu dalam 10% sahaja rakyat Malaysia yang ada simpanan melebihi RM1,000 kalau berlaku kecemasan. Bayangkan tuan-tuan. So 90% lagi ada habis 90% lagi tak ada tabiat menyimpan pun. Tapi nak sediakan RM1,000 kalau berlaku kecemasan memang tak ada. Lebih kurang 90% rakyat Malaysia macam tu. Jadi betul memang ada orang yang risau lah kan kalau bagi bantuan macam ni nanti rakyat tak belanja berjimat-jimat dan sebagainya. Tapi saya secara personalnya saya tak risau lah. Mungkin ada tapi benda tak akan lama lah, mungkin sekejap je. Rasa persaudaraan nak menyimpan ni, tapi bila tengok online bisnes Lazada ke Shopee ke buat sale sekejap je. Faham. Alright. Sekejap je orang akan lapang mata kan. Jadi saya tak risau sangat lah benda tu. Alright. So insyaAllah jelas benda tu untuk yang menanyakan soalan tu. Alright. Yang terakhir mungkin dalam keadaan sekarang ni apa advice ataupun nasihat Tuan kepada semua penonton-penonton Cool TV kita berkenaan dengan pengurusan kewangan ni? Okey, baik. Saya suka memetik kisah daripada Surah Yusuf. Dalam Surah Yusuf kita tengok bagaimana ketika zaman di Mesir dulu, apabila kerajaan Mesir, Raja Mesir bermimpi 7 tahun musim subur diikuti 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu kurus. Yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf bahawasanya Mesir akan mengalami 7 tahun musim subur dan diikuti dengan 7 tahun musim kemarau. Dan kalau kita ambil ibrah pengajaran daripada kisah tersebut dalam situasi Malaysia sekarang ni, sebenarnya kita dah berada di musim 7 tahun musim kemarau tu. Tak tahu tahun berapa kan, mungkin baru tahun pertama ke tahun kedua ke, tapi sekarang kita dah berada di musim kemarau.
Dan kita beruntung sebab kalau tengok kerajaan Malaysia selama ni rupanya dia ada reserve yang banyak rupanya. Dan walaupun kita digempar-gemburkan kita ada hutang yang banyak, tapi dalam masa sama sebenarnya kita juga ada reserve yang banyak. Dan disebabkan reserve yang banyak inilah kerajaan mampu bagi inisiatif kepada kita semua termasuk Makcik Kia kan. Itulah. Jadi apa yang berlaku hari ni kita patut ambil iktibar. Patut ambil iktibar iaitu akan datang apabila ekonomi pulih nanti, janganlah kita sewenang-wenangnya kita berbelanja sampai habis. Kita jadikan apa yang berlaku sekarang ni untuk bekalan akan datang. Dan saya jangkakan sekarang ni kerajaan dah banyak belanja. Kerajaan dah banyak belanja, dah bagi tu, dah bagi ni dan sebagainya. Betul. Jadi akan datang nanti kita cuba support baliklah kerajaan. Contohnya kalau kita isi minyak dekat Petronas kan. Kalau kita melancong lah dalam negara kan. Betul. Supaya ekonomi tu dapat ekonomi yang kerajaan bagi pada kita ni akan kembali balik pada negara kita untuk jangka masa yang panjang. Betul. Jadi sekarang ni memang kerajaan dah bagi banyak pada kita, dan saya yakin insya-Allah ekonomi kita dapat akan jadi lebih baik lagi. Dan kalau tengok cara kerajaan menangani krisis COVID pun nampak lebih baik daripada negara-negara maju yang lain. Betul. Macam Itali, US dan sebagainya. Bagi saya rasa bangga lah. Betul. Sebagai rakyat Malaysia dalam keadaan negara-negara lain yang ribuan rakyat dia yang kena COVID. Betul. Tapi kat Malaysia kita masih lagi terkawal kan. Alhamdulillah. 90% lebih, hampir 100% lah yang patuh PKP ni, walaupun awal-awal dulu ramai juga yang tak patuh kan. Jadi apa yang boleh saya pesan sekarang ni, kita dah berada di musim kemarau. Jadi gunakan sumber-sumber yang ada ni, yang terutama yang kerajaan bagi, untuk kita berhemah dan kita akan mengalami krisis ni bagi saya akan lebih panjang lagi daripada yang kita jangkakan. Sebab kalau tengok kerajaan pun dah bagi, moratorium untuk takaful 3 bulan, untuk bank 6 bulan, proyek 12 bulan. Mana kata kerajaan dah jangka dah at least memerlukan lebih kurang master 12 bulan untuk pulih. 12 bulan. Mana kata kita kena expect lah. Dan PKP ni pun, MCO ni pun kan, mungkin akan berpanjangan lagi. Itulah. Kan. Saya pun tak tahulah tara mana ni, tak pernah lagi, ni first time lah. Duduk kat rumah dekat sebulan tak keluar-keluar kan. Sama lah kita. Sama lah kita. Alright. Okay. Terima kasih atas penjelasan dan juga perkongsian daripada Tuan Afian kita. Baik. Sama-sama. Terima kasih jemput saya. Ya. Jumpa lagi. Jaga diri tuan. InsyaAllah. Terima kasih. Salam semua. Waalaikumsalam. Baik. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alright guys, jadi itu dia perkongsian bersama dengan Tuan Afian selaku perunding kanan dan juga pelatih Infak Konsultasi Sdn Bhd, yang mana kita bincangkan berkenaan dengan pengurusan kewangan di musim COVID-19 ni. Jadi insyaAllah semoga segala yang disampaikan tadi bermanfaat untuk anda semua. Boleh share, boleh tag kawan-kawan yang lain. InsyaAllah mungkin kita dapat info supaya kita tidak belanja melebihi kemampuan kita di musim PKP ataupun MCO ni. Alright. Jadi sekian saja daripada saya, Syah Sulaiman. Kalau ada apa-apa pandangan atau pendapat atau komen, boleh je komen dekat bawah. Kita jumpa lagi next bersama dengan saya, Syah Sulaiman di Cool TV. Assalamualaikum. Ciao guys. Stay home, stay safe, stay cool.